cari opening sampai kan tim Nigma datang, tim Reject datang, tim STE pun datang ke arah mereka. Cuma mereka rasakan kita boleh terpati, tapi pada waktu yang sama dekat sini The Infinity mungkin akan hilang satu member awal. Kerana For Rivals ada dua. Ya, dah malang sekali untuk di Infinity. Inilah teammate mereka yang kritikal, iaitu GOT2 ni beberapa kali menjadi healer. Menjadi seorang yang menggunakan first aid kit dalam tim mereka dan dia akan dijatuhkan terlebih dahulu. Menyebabkan persoalan ini akan ditanya siapa yang akan bermain healing untuk pasukan di Infinity dengan ketiadaan GOT2. Sebab kita tahu yang lain-lain ni biasanya akan pergi ke depan dan permainan healing ni bukan satu perkara yang mudah. Ada beberapa pasukan yang cuba buat, pasukan China pernah cuba untuk buat, tak menjadi langsung. Ya betul, tapi aku rasakan persoalan lebih besar pada waktu ni lah The Infinity kena fikir, adakah kita terlalu tamak? Setakat ini, diorang punya ketamakan tidak pernah dipunish. I think inilah kali pertama ada orang yang sanggup evade kawasan mereka. Diorang memang tamak. Dari sebelah kiri kau sampai ke arah Mong Nai mereka farm. Kali ini tiba-tiba Forever ambil in between macam ni. Next round mereka kena fikir, adakah kita nak ambil Mong Nai dan juga kau sekali lagi ataupun kita kena kecilkan kita punya drop spot. Kalau tak mereka tak boleh main healing pun sebenarnya. Itu memang benar kerana Sunhawk pun dimainkan sebanyak 5 kali kan. Antara map majority juga di dalam permainan kita. Majority tentunya adalah di Erangel lah, sebanyak 9 kali dimainkan, tapi tidak jauh di bawah adalah Sunhawk sebanyak 5 kali dan benda ni mereka kena fikirkan. Ya, kalau biasanya kadang-kadang lah dalam mana-mana grand finals mungkin ada satu pasukan yang akan fikirkan Sunhawk tak penting sangat sebab dia mainkan 3 kali saja dalam sepanjang grand finals, tapi kali ini dia main lebih. So segala permainan yang konsisten di dalam Sunhawk itu kena diambil kira. So permainan yang mana akan memberikan markah konsisten dalam Sunhawk, yang itu yang mereka kena buat. Ya, cepat. Tapi di Xavier circle sedap untuk mereka. Dah lama tak nampak tim Vietnam pergi ke Ban. Kawasan Ban ni dengan tim Vietnam memang dia ada satu kesinambungan yang baik. Kali ini mereka akan dapat drop spot tersebut. Secret juga Lakawi sangat-sangat hampir di dalam circle pertama juga pada waktu ini. Tapi Nova dan BTR kena settle cepat-cepat. Kali ini mereka tidak akan ada masa yang terlalu banyak untuk melakukan mereka punya rotation dengan tim daripada Korea, DWG akan mau melalui painan. Tim RC akan lepak dekat situ hanya untuk bunuh mana-mana tim yang lepas daripada painan. Enigma Galaxy pun akan sentiasa dekat belakang Nova dan Bigatron. So mereka kena fikir sesuatu secepat yang mungkin. Oh, Nuzi akan dibalas tembakannya oleh AP dan juga Apple mungkin. Ya, memang dua itu yang berada di sini. Dan dengan tembakan yang dikenakan balik pada Nuzi itu, dia akan memikirkan sekarang ini apakah langkah yang lebih efisien untuk mereka mendapatkan markah. Adakah untuk memberitahu kepada pasukan For Rivals bahawa kami adalah penguasa tempat ini dan kalau kami dihukum pun kami akan masih lagi lepak, ataupun biarkan saja tempat ini dan biarkan For Rivals berleluasa, sebab kekalahan di sini adalah kekalahan tempat ini bukan untuk game ini tetapi untuk 4 game seterusnya. Ya, betul tu. And The Infinity bukan satu tim yang akan pergi borak dengan tim ni dan tanya kenapa korang beratas ni, boleh tak korang tukar tempat dan sebagainya kan. Dan kalau For Rival dapat satu pulangan yang baik dekat sini, why not? Turun sini sajalah. Betul. Sebab mereka ada option untuk turun kat rumah L tadi. Mereka tidak pergi ke situ. Ya, dan memang satu langkah yang mendatangkan dividen pulangan yang agak besar kerana Circle pun nampak lebih cenderung untuk pergi di manakah pasukan Rico Infinity berada ataupun di mana pasukan di Xavier sekarang ini berada, dan mereka boleh rotate ke tempat itu dengan tidak begitu sukar kalau mereka dapat menguasai bahagian atas ini. Walaupun GDJRS yang tidak mendapatkan apa-apa markah yang merangsangkan
ketika bermain di air angle sebentar tadi. Kali ini kena memikirkan untuk berlawan dengan pasukan Cryptics. Pasukan yang langsung tidak dapatkan apa-apa markah dalam game pertama tadi. Ya betul, tapi malang untuk Booms lah. Dia berdiri masa si Marshall dah prone. Tadi sebentar tadi masa pergerakan itu dilakukan memang betul-betul sebelah-sebelah saja. Tapi satu perkara yang sedap untuk situasi ini adalah Secret tidak perlu worry about GD. Mereka tidak akan melalui kawasan kampung, tidak akan naik ke atas Bukit Lakawi tersebut. Dan Secret memang mungkin menjangkakan GD mungkin dekat sini. Sebab tu mungkin mereka akan bergerak terus daripada kawasan Tebing saja. Tapi the fact that kalau satu orang knockdown dan dibunuh atau GD sendiri yang bunuh, mungkin mereka tahu, oh sebenarnya Bukit Lakawi sebenarnya masih kosong. Mungkin kita boleh proceed terus ke arah kiri. Timing Team Secret sebenarnya sangat-sangat cantik. Kalau kita lihatkan daripada kecenderungan apa yang berlaku di dalam circle ataupun bulatan pada waktu ini bahagian tengah-tengah. Kelihatan seperti pasukan Rico Infinity, pasukan Xavier, pasukan Forever akan melawan terlebih dahulu dan mereka boleh masuk Senelenan dengan DRS pun. Sekarang dia masuk ke bahagian tengah tapi DRS mereka menjatuhkan Marshall dan kemungkinan dia tidak akan dihukum untuk push ini. Satu kill untuk GD dan barangan akan elude. Tapi ini satu tim yang akan menggunakan bot 4 orang sekali. So kena bersedialah untuk lompat kalau ada tembakan dilepaskan. Paling pun yang akan tembak mereka adalah STESZ. Ada satu member yang adakah Daoshi tengah park dekat situ memang untuk menembak. Nampak tu memang betul-betul di ujung tebing pada waktu ni. Tapi DWG kalau nak masuk mungkin dia akan masuk melalui belah kanan kau. The Infinity for Rivals akan berjumpa sekali lagi 4 lawan 3 punya situasi. 4 lawan 3 tapi kemungkinan akan bertambah lagi 4 ataupun bertambah lagi 8 sebenarnya dengan adanya tim Rico Infinity tidak begitu jauh daripada mereka. Begitu juga dengan pasukan Xavier tapi satu balingan kena tepat tetapi tidak sebegitu tepat sehingga dapat menjatuhkan Riff dan Riff akan membaling satu bom susulan tapi sebenarnya sampai kat depan muka dia dah. Oh, bijak Nuzi sebenarnya cuba untuk memancing Riff keluar. Tetapi Riff bijak untuk menggagap perkara itu akan berlaku. So dia tidak menunjukkan badan tapi dia akan jatuh juga. Dan kedudukan pemburu juga akan diketahui. Tembakan dilepaskan oleh beliau, pemburu akan jatuh. Belum lagi, nyawa satu titik sebenarnya. Ya, dan Riff juga diabaikan untuk waktu ini. Infinity lebih yakin untuk push ke depan. Biarkan saja mayat Riff ini mati secara semula jadi. Tapi itulah dia. Faktor orang ketiga sudah pun sampai dan itu lepaskan Xavier sebenarnya. Mela dalam keadaan knockdown. Mereka ke belakang untuk melakukan revival tersebut. Dan Logan akan melakukan perkara tersebut. Tapi Logan akan ditembak juga. Sorakannya akan dijemput. Smoke tidak diguna pakai tadi. So Mela memang akan mati pada Prestego. Kerana ada satu clear line untuk menembak target tersebut. So The Infinity akan main dengan 2. Dan looting time pun tak banyak. So first aid kit tak tahu berapa banyak mereka ada. Ya. Ini memberikan ruang dan peluang yang agak baik kepada pasukan seperti The Real Soldiers, DRS dan juga Team Secret. Apabila di bahagian tengah-tengah ini meratakan sama sendiri, begitu ramai sudah sampai ke kenduri. Bukan kenduri kahwin tetapi kenduri untuk menghilangkan orang. STE, Stalwart Esports juga sudah sampai ke Paradise Resort. Jadi kita nampak betapa meriahnya. Rico Infinity dapat tempat di Infinity. Pasukan Xavier pun dapat tengok di Infinity. Di Infinity mungkin kena memikirkan, walaupun kalau mereka dapat ratakan For Rivals, adakah itu tindakan yang baik? Sebab kalau mereka ada 4 orang, mungkin mereka tak perlu risau sangat dengan situasi ini. Ya, betul-betul, tapi Circle akan ditunjukkan berada sebentar saja lagi. Dan Circle sebenarnya akan betul-betul ke Pulau Besar. Dan pusatnya adalah di kawasan kedudukan DX dan juga DRS. Secret masih lagi akan mempunyai Circle pada waktu ini. Begitu juga untuk For Rivals. For Rivals akan bermain dengan 2. Yang menariknya adalah Painan tak bergaduh pun last-last. No, dua-dua dapat keluar saja daripada tempat itu. Mungkin Painan boleh jadi shed. Dia boleh dikongsi kedudukan tersebut. Akhirnya memang ada gencatan senjata yang berlaku di antara pasukan Nova dan juga BTR. Sebelum ini dalam last perlawanan mereka di Sunhawk, mereka kedua-duanya diratakan oleh Enigma Galaxy. Kali ini dua-dua pun tak rata, dua-dua pun tak meratakan sama sendiri, tapi di Paradise Resort, di mana kenduri akan berlaku.
Ya, pada waktu yang sama, Secret akan mendekati tim DRS, Mafia Ninja. Sangat-sangat berdekatan dengan beliau. Tapi Bigatron entah macam mana berjaya keluar daripada kawasan Painan. Sepertinya ini satu kawasan yang patut dijaga ataupun dijaga oleh Nova sebaik-baik mungkin. Tapi Nova tidak akan mendapatkan apa-apa pulangan dan Bigatron akan mula bergerak. Ataupun mereka tengah menunggu je untuk menembak ni. Sebab inilah kawasan Painan di sebelah kanan ada lebih besar advantage-nya kalau dibandingkan di belah kiri. Sebab ada bukit di mana boleh nampak semua orang. Dan kita nampak pecahan dilakukan oleh Nova. Dia memang menjerat dia, dua-dua. Nova membuat satu pusingan ataupun satu kepungan ke arah pasukan BTR. Tapi itu juga bermaksud mereka akan menghalang pasukan Nigma Galaxy kemungkinan sekali. Jadi mungkin boleh ditembak daripada dua hala. Akan tapi masih lagi belum ada kenduri kendara yang mendatangkan keranda. Kendara? Kendara pun boleh juga. Kenderaan. Ya, tingkatan baru. QC1 ataupun QC yang pertama kali saya nampak dia bermain dan dia dimainkan untuk Grand Final. Quality control orang cakap. Itu dia BTR akan bergerak 4-4 sekali. Paraboy menunggu. Zaxi akan dijatuhkan terlebih dahulu. Paraboy berlawan 1v1. Paraboy berjaya menjatuhkan UI Boy juga. Dan Paraboy akan mendapat kill secara langsung. Dua sudah jatuh untuk Bigatron. Liquid akan cuba menjatuhkan Jimmy. Tapi satu pancingan dilakukan sebenarnya oleh Jimmy supaya Paraboy dapat menembak semula. Tapi Paraboy akan ke belakang. Jimmy di knockdown. Tapi mereka tahu kedudukan tepat Liquid berada di mana. Liquid juga akan dijatuhkan pada waktu ini. So Bigatron tinggal Laksi sahaja yang masih lagi akan berdiri. So memang menjadilah jerat yang dilakukan oleh Nova. Kalau tak boleh lawan kat Painan, kami lawan korang di luar Painan. Benar perkara itu. Mereka dibegakan sebentar tadi, dikepung daripada kiri dan kanan dan atas. Dan malang sekali untuk Laksi. BTR akan terkeluar terlebih dahulu menjadi contender ataupun calon pertama yang ke lobby. Nova akan safe, akan kekal dengan 4 player mereka. Ini mungkin satu message. Kerana mereka menang sekali, kalah sekali, seri sekali. Kali ini mereka menang satu lagi kali. Nova di PTR. Kalau mereka kena fikirkan apakah yang harus dilakukan dekat Sunhawk, mereka kena lakukan sekarang. Sebab Sunhawk akan bermain lagi sehari ni. Ya, betul-betul. Kena cepat pula tu kan. Mereka tidak begitu banyak masa untuk lakukan research dekat sini. So, pemilihan harus dilakukan tetapi R8 memang betul-betul Raja Paradise. Berjaya menghalang STESZ untuk masuk ke dalam. Yu Yang akan ke belakang semula. Ya, yang menariknya lah circle seterusnya telah pun ditunjukkan. Dan mengikut kepada kata-kata seorang caster yang kami baru saja bincangkan sebentar tadi. Team Secret dapat circle. Ya, betul. Secret akan ada circle dan diorang punya rival iaitu tim DRS, satu player dalam keadaan lockdown, nampak bentuk T dekat situ. Itulah seorang AJ DWG. Mungkin boleh membantu Secret untuk ratakan DRS terlebih dahulu. AJ telah pun dijatuhkan dan kelihatan Mafia Ninja bukan dalam situasi yang mudah untuk mengganggu ataupun untuk berlawan kembali dengan pasukan DWG. Malah pasukan daripada Jepun ini juga akan mengekang pasukan DRS. Nima terpaksa melepaskan tembakan. Gyalzen akan berada di bahagian tepi. Tapi Nima kedudukan yang terlalu sukar lah. Ya, kerana mereka terpaksa mengenai 3 orang pula dan 2 tim ada high ground advantage ke atas mereka. Nima akan cuba untuk follow back untuk masuk semula ke dalam compound, mengharapkan tim tidak akan melanggar compound tersebut. Tapi circle akan melihat pada tim Secret dan seterusnya kita nampak juga 4 rival akan cuba masuk daripada kawasan atas daripada PMCO lagi. Rotation daripada kawasan atas di kawasan Sandhawk memang selalu akan berhasil. Jarang-jarang akan ada tim dekat situ. Tapi bagi 4 rival masih lagi ada Infinity berjiran dengan mereka. Nampaknya gayanya The Infinity telah pun meletakkan Logan sebagai mereka punya healer. Kerana dia akan masuk sangat lewat. Tak tahu kalau dia akan masuk ataupun tidak. Tapi kalau dia pergi ke depan terlalu awal, dia akan dijumpai oleh pasukan MS Chonburi. Walaupun Nuzi yang telah pun berada di dalam satu kawasan, dia akan berdekatan dengan 2 pasukan yang lain. Nuzi dalam keadaan yang sukar sebenarnya. Nyawa-nyawa ikan sudah. Dan di hadapan dia adalah tim yang memang ada full squad. Dan mereka akan cuba untuk mengecuri. Dapat 1 sebenarnya. Tapi mereka datang dari 2 arah. Kali ini tidak berjaya. Akan dibunuh secara langsung dan Flourish akan dibangunkan semula. So, ST
ESZ akan nampak orang player, tapi dekat sini kita nampak Nuzi punya member berjaya dapatkan satu daripada MS Chonburi dan itulah seorang Logan. Bukan healer kah? Yo, Infinity rata terus. Game yang begitu cantik sekali di permainan pertama mendapatkan mereka 18 markah. Kali ini mendapat kosong, mungkin bukan kosong, tapi hanya sekadar memiliki 3 mata daripada elimination daripada pelbagai arah. Tapi itu akan menyebabkan 2 pasukan yang terbaik daripada negara Thailand dan Indonesia sekarang ini sedang menunggu di lobi. Betul. Memang agak menarik game Sanhok kita yang pertama dan tim mendapatkan chicken dinner juga baru aja hilang satu member dibunuh secara langsung, satu lagi masih lagi dalam keadaan knockdown tapi nampak seperti akan gugur juga. Cryptic sekarang ni makan oleh zona biru, revival dilakukan ke atas Lazy Boy. GD mengawal kawasan tersebut sebaik mungkin. Sekarang GD bermain seperti GD, tidak lagi cuba untuk ke arah tengah, bermain betul-betul perlahan sedikit untuk mereka. Ada satu kill. Sekarang mereka akan mengepush Cryptic. Ini adalah tim yang mendapatkan angka ke-16 tadi. Senkai dijatuhkan, maka memang firepower sudah pun kurang. Terkena kaki. 2 lagi akan gugur. Cryptic terpaksa bermain dengan 1 saja. Tapi ada satu benda yang sangat menarik pada ketika ini. Satu benda yang kurang dapat disangkakan tapi ia pun berlaku. Walaupun belum lagi ditunjukkan, kita akan... Okey, dah ditunjukkan. Wah, circle di Camp Bravo dan Team Secret berada di Camp Bravo. Jarang sekali untuk dia pergi betul-betul dekat dalam Camp Bravo ni untuk waktu ini lah. Tapi dia telah pun berlaku dan Team Secret mendapatkan tempat ini. Satu permulaan yang sangat baik dalam Sanhok Secret. Ya, dan mereka juga dah dapatkan mungkin 1 kill. Tadi kita nampak satu knockdown berlaku dan dibunuh secara langsung. DRS juga akan cuba masuk ke dalam pada waktu ini. Secret, mereka hanya perlu hold compound ni sebab mereka datang lebih awal. Mereka sepatutnya ada kawalan lebih besar ke atas Camp Bravo. Circle yang sangat-sangat cantik untuk mereka. 4 rivals pun sudah pun masuk ke dalam circle pada waktu ini dan mereka baru je dapatkan satu knockdown. Wow. Pertaruhan daripada MS Chonburi walaupun tidak menjadi, mereka tidak mengeluarkan langsung Pop 2007. Tidak membuahkan hasil dan mereka akan terkeluar di tempat ke-14 dengan hanya 1 poin. Untuk pasukan STE berjumpa dengan pasukan-pasukan yang memang konsisten di sini. Nova dan juga pasukan Nigma Galaxy, tapi Paraboy akan menjatuhkan pikat terlebih dahulu. Paraboy sekarang terus menggunakan M4. Begitu dengan TOP top. Lepas tu balingan daripada Paraboy tidak akan mengena, tapi tembakan top juga tidak mengena kepada Paraboy. Paraboy dah pandai main cacing pada waktu ni. Akhirnya dia akan bangun, dia akan tembak tapi dia akan knockdown pada waktu yang sama. STPK sudah pun rata. Nova sekarang ini kekurangan player. Dan mereka ada 4 kill, mungkin 5 sekarang. Tapi ya, itulah. Dah hilang satu ni dah. Tapi siapa healer dia orang? Tak ada first aid langsung untuk si Jimmy. Ya, adakah mereka main healing langsung? Tak, order pun ada 2 saja. Malang betul. Takkanlah Paraboy sebenarnya yang mereka letakkan untuk menjaga healing tersebut. Akan tetapi di sini, perjumpaan yang sedikit bukan dirindui tetapi sedikit biasa untuk Team Secret, iaitu mereka akan bertemu awal dengan pasukan awal tapi di saat-saat akhir ni dengan JDJIDS. DRS ada, Mafia Ninja daripada tadi lagi menjadi nak ada di dalam Camp Bravo ni dan dia tidak keluar langsung. Begitu juga dengan pasukan daripada Jepun iaitu pasukan Rejects. Yang Desung mendapatkan Lamborghini pada waktu yang sama di Xavier. 1 demi 1 dicolek. Revival mungkin dapat lakukan tapi Order akan dapatkan Scry kill yang ke-6 untuk Nova. Dia akan pergi loot apa yang dia dapat. Dia dapat 4 first aid kit. So boleh main sedikit lama. Kat bawah ada lagi banyak first aid kit untuk diguna pakai. Cuma Order kita tahu dia sebagai penembak yang baik. Bila? Tak pasti. Cukup menarik. Dan keterkejutan saya tadi berlaku kerana circle baru saja beralih arah dan masih lagi ke Camp Bravo sebenarnya. Separuh daripada Camp Bravo ini. Jadi apa yang berlaku ialah GDJIDS. Mereka kena masuk ke atas dan akan melalui 3 pasukan. Team Secret, pasukan DRS dan juga Rejects. Ya, betul. Secret masih lagi di kawasan agak sedap untuk dimainkan pada waktu ini. Camp Bravo. Pilihan yang tepat untuk mereka. Di tengah-tengah circle kita ada Rauf dan juga Freak. Tapi Nigma Galaxy, mereka memang dah pun mulakan healing game mereka awal. Alamak, kesilapan Daripada healing sebenarnya untuk Lord. Maka Rauf dan Freak kena main untuk menang. Mereka yang kena dapatkan markah yang setinggi yang mungkin. Dengan kejatuhan Lord, STE juga dikeluarkan untuk waktu ini. Sekarang STE sebenarnya adalah pasukan yang paling konsisten daripada pengumpulan markah untuk Sanhok dan mereka telah pun gugur awal. Nova juga yang duduk dengan elimination yang tertinggi, hanya tinggal 1 orang. Sukar sekarang ini untuk kita mengatakan ataupun untuk menjangkakan siapa yang akan menang chicken dinner di sini.
Ya betul tu sebenarnya Infinity dan juga ST 1-2 untuk Sandhawk. Kedua-dua pun mati awal. Dan DWG 4 orang player dan mungkin mendapatkan kill mereka yang ke-6 sebentar dengan knockdown mereka dapat Nima akan mendapatkan satu lagi kill. Dia ada satu lagi first aid kit saja untuk orang pakai, tapi zone seterusnya dekat dengan dia. Dia kena masuk sekarang ini dengan 3 orang player mereka masih lagi hidup. Secret kawasan mereka memang dikelilingi dengan begitu banyak tim. Inilah kawasan prime position, tapi GD sedikit demi sedikit akan cuba masuk ke dalam. Tapi Secret dengan pergerakan mereka tadi masuk agak lewat, sebenarnya itu juga membenarkan iShot untuk bermain healing juga. So iShot kalau boleh tak perlu buat bising langsung dekat sini. Biar Fredo dan juga Kid yang ambil fight. Ya betul, boom sangat ditembak, boom akan dijatuhkan. Siapa yang menembak dia? iShot! Tu dia, tapi dia pun ada 5 first aid je dia. Tak boleh untuk terlalu agresif, tak boleh nak terlalu pasif. Tapi dia akan nampak satu lagi dan sempat jatuhkan! iShot! Satu lagi di depan muka dia! Jadi aja ke atas pasukan Team Secret. Dan Team Secret dapat selamatkan keempat player mereka. Cantik macam bunga lah iShot. Dia cakap kalau aku FPP, aku adalah satu player yang hebat. Memang betul. Berjaya knock 3 dekat situ dengan bantuan daripada Kid. 5 kill untuk Team Secret. Dan keempat-empat akan bangkit semula. Ya, tapi kali ini mereka kena bertemu dengan pasukan daripada Reject pula sebelum nak masuk. Tetapi itulah dia. Nigma Galaxy pun hanya tinggal raw saja. Kesilapan yang dilakukan oleh Lord terlalu menghukum mereka sangat-sangat berat. Dan mereka akan keluar di tempat ke-9 kosong mata daripada elimination. Satu markah saja daripada placement point. Oh, keadaan sukar untuk mereka. Aku rasa ini mungkin poin paling buruk mereka dapat di Sandhawk sebelum ini. Tapi sekarang Reject Scarlet kena berlawan dengan Team Secret. 4 bergerak bersama dengan Zone. Duelo menunggu saja untuk menembak, tapi dia juga akan ditekan oleh Zone Biru. Secret akan bergerak dalam satu kelompok 4-4. Seperti satu ulat bulu mereka bergerak. Sarah akan mula membering api-api pada waktu yang sama. Jumper di knockdown oleh Divine terlebih dahulu. Tapi tembakan dilepaskan semula oleh Secret. Sarah dijatuhkan, duelo dijatuhkan. Tinggal satu orang saja dan dimakan oleh Zona Biru. Tapi DWG, mereka pun nak join fight. DWG, 13 kill! DWG yang sebegitu barbar untuk waktu ini. Meninggalkan Team Secret dengan 2 orang saja yang masih berdiri. 1 orang dijatuhkan. Tetapi mereka akan makan sedikit dari circle. Jadi mungkin tidak boleh bergerak. Reject. Kids akan dijatuhkan oleh Sesung. Oh, malang sekali untuk Team Secret, tapi Reject akan terkeluar terlebih dahulu dengan Divine. Tidak dapat keluar daripada pembentung ini. Dan Team Secret, berapa banyak orang yang mereka berjaya untuk masukkan di dalam circle kerana memang tak ada peluang yang sangat-sangat besar dengan DWG duduk di atas high ground. DRS juga sedang dalam nyawa-nyawa ikan. Macam mana dia dapat 14 kill dekat sini? 2 lagi akan dicari, 1 lagi di knockdown oleh Forest. Tim daripada Korea ini memang betul-betul panas sekarang mencari Glyzon. Glyzon Petra untuk DRS, dia masa grenade tangan. Dia cuba akan membaling dekat zone, memakan beliau sekarang ini. Perlu gunakan first aid kit, mungkin dia tak nak keluar langsung. So mungkin DWG akan dapatkan 15 daripada kematian rakan si Glyzon. Tapi Secret masih top 5 dan Fabian akan dapatkan kill ke-16. Secret top 3. Top 3 sekarang ni, tapi 16 elimination point untuk tim Korea. Begitu besar sekali markah yang diambil. Fredo akan dijatuhkan, tapi Team Secret sudah ada 2 angka markah di dalam tangan. Permainan yang begitu baik sekali di DWG, walaupun hanya akan menyelesaikan masalah ini kerana mereka saja yang di dalam visual mereka. Pemain daripada SCST, mereka dah pandai dah bermain healing sekarang ini. Yup, tim China main healing perkara yang mantap. Tim daripada Korea 19 kill juga perkara yang baru. Untuk PMGC East 19 kill. Ini paling tinggi. Ini paling rekod. tinggi. Ini rekod paling tinggi sebenarnya untuk semua game dalam PMGC ini. Dan dia berlaku dekat Sandhawk. Yup. Oleh tim Korea. Bukan daripada Infinity, bukan daripada STE, bukan daripada tim Nigma Galaxy ataupun tim Secret ataupun For Rivals. Yang mendapatkan 19 elimination point adalah pasukan daripada Korea, sekaligus mendapatkan winner chicken dinner 34 mata untuk pasukan Korea. Dan tadi sebenarnya player STE itu nak bagi kill dia kepada mereka juga, cuma mereka tak tahu kot kat mana STE punya player tersebut. Kalau tak 20 kill yang dapat 34 mata 1 round di